Assalamualaikum. Hari ini kita akan menjawab bahagian A, iaitu untuk kertas bahasa Melayu penulisan. Okey, kita tengok soalan, baca soalan. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti harian sebuah keluarga penyayang. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. Okey, tuliskan 5 ayat yang lengkap tentang gambar. Okay, kita tengok gambar ada 3 3 gambar bersiri, 1, 2 dan 3. Okay, jadi bila ada 3 gambar, kita kena ingat kita kena buat 5 ayat. Jadi mana kita tengok kata kerja yang banyak, di situ kita akan buat 2 ayat sebab apa? Dia nisbah 1, 2, 2 atau 2, 1, 2 ataupun 2, 1, 2, 2, 1. Okey, ni nisbah untuk bina ayat. Maksudnya kalau ada 3 gambar, gambar yang pertama ni satu ayat, gambar yang kedua 2 ayat, gambar ketiga 2 ayat. Jadi kita akan dapat 5 ayat. Okay, sama juga kalau gambar yang pertama ni 2 ayat, gambar yang kedua ni 1 ayat, gambar yang ketiga 2 ayat, jadi kita akan dapat 5 ayat. Ataupun kita buat nombor 1 ni 2 ayat, nombor 2 2 ayat, nombor 3 1 ayat. Bergantung kepada kata kerja. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Berapa kita boleh bina ayat? Okey, gambar yang pertama, kata kerja dia sama. Okey, dua-dua orang ni sama. Okey, puan ni dan juga anaknya ni membawa. Okey, membawa. Di tangan mereka ada bakul, membawa bakul. Okey, jadi kata kerja kita ialah membawa untuk gambar yang pertama. Okey, kemudian bila gambar yang pertama ni kita cuma ada satu kata kerja, jadi kita ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua, okey, kita tengok ni. Kata kerja dia berbeza. Okey, yang ini, okey, puan ni sedang buat apa? Okey, memasak. Okey, kita boleh guna memasak. Boleh juga mengacau. Okey, jadi nanti bila kita bina ayat, kita akan mempunyai ayat yang berbeza. Kalau kata kerja sama, dia kita akan dapat markah yang rendah lah kalau sama. Okey, sekarang yang ni dia guna pengisar. Okey, jadi kata kerja dia mengisar. Okey, mengisar. Okey, kata kerja kita dah ada 2, jadi 3 lah campak yang membawa. Okey, kita ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ada 3 kata kerja, tapi kita nak cari 2 je. Jadi kita ambil yang berbeza. Okey, yang ini dengan yang ini. Okey, kata kerja yang ni makan. Gambar ni makan. Okey, gambar ni mungkin menghidangkan makanan. Okey, pilih kat sini. Menghidangkan makanan. Okey, bila kamu nak jawab dalam semasa menjawab peperiksaan ke ataupun menjawab soalan yang cikgu bagi, kamu boleh bulatkan. Ni semua adalah rangka kamu untuk menjawab soalan. Okey, kamu tulis, buat je bulat macam ni sebab di sini tak diberi markah. Okey, markah kamu adalah pada ruangan jawapan. Okey, kita sudah dapat 5 kata kerja.
Okay, kita tengok cara untuk membina ayat. Gambar yang pertama tadi, Puan Aminah dan anaknya. Ini ialah subjek. Puan Aminah dan anaknya. Ini ialah subjek kita. Kata kerja ialah membawa. Objek ialah bakul. Okay, ni subjek. Ni kata kerja. Ni objek, bakul. Okay. Bakul yang berisi makanan, barangan. Bakul berisi barangan yang dibeli di pasar berdekatan mereka. Ini ialah perluasan kita. Okay. B. Perluasan. Okay. Puan Aminah dan anaknya membawa bakul. Berisi bakul berisi barangan yang dibeli di pasar berdekatan rumah mereka. Sebab kita nampak dalam gambar tadi, mereka pergi ke pasar. Okey. Kemudian kata kerja mengisar. Kita boleh buat membantu. Okey. Kamu kena buat juga subjek, siapa, Aini. Okey, boleh kata dia membantu kata kerja, membantu. Okey, objek. Objek ialah ibunya. Okey, perluasan kita boleh beritahu membantu ibunya di dapur. Perluasan tempat. Kenapa dia membantu ibunya? Untuk meringankan beban ibunya memasak. Ataupun untuk mempercepat kerja ibunya. Okay? Sebab apa? Kita boleh bagi tahu sebab. Sebab apa dia bantu ibunya? Okay? Okay. Agar kita boleh guna sebab, kita boleh guna agar kerja yang berat menjadi ringan. Okey, sebab apa dia bantu? Supaya kerja cepat, okey, lebih cepat, okey, dapat sediakan kerja ataupun kerana kasihan akan ibunya memasak di dapur. Boleh? Okey. Jadi apa lagi sebab suka? Sebab agar supaya untuk apa? Untuk apa dia bantu ibunya? Untuk meringankan beban ibunya. Okey, jadi kita buat sebab. Tu untuk gambar yang kedua. Okey, gambar kedua ada dua kata kerja kan. Okey, seterusnya kita tengok kata kerja mengacau. Mengacau masakan di dalam periuk ataupun memasak. Okey, siapa? Kita boleh bubuh letak nama. Letak nama Puan. Puan apa? Puan Aini. Puan Emma. Okey, Puan Emma mengacau masakan di dalam periuk. Puan Emma subjek, mengacau kata kerja, masakan ni objek. Okey, kenapa dia kacau? Okey, ni kata kerja, ni objek. Siapa ialah Puan Emma? S. Mengapa dia kacau? Okey, macam mana kita nak buat perluasan? Perluasan kita boleh tanya mengapa. Mengapa dia kacau makanan tu? Okey, mengapa? Okey, mengacau makanan di dalam periuk supaya tidak hangit. Okey, supaya tidak hangit. Okey, lepas tu selain pada supaya, sebab apa? Agar sebati makanan tu, agar sebati makanan tu yang dimasak tu perlu dikacau kan, supaya makanan Puan Emma mengacau masakan di dalam periuk supaya ataupun agar masakan sebati dan rasanya enak.
Okey, faham? Seterusnya kita tengok gambar yang keempat. Gambar yang keempat tu gambar hidangkan makanan, menghidangkan pelbagai jenis lauk. Okey, siapa? Puan Emma tadi kan? Ataupun Puan Aini, Puan Aminah. Okey, menghidangkan pelbagai jenis lauk. Menghidangkan ni kata kerja. Okey, pelbagai jenis lauk ialah objek. Okey, menghidangkan pelbagai jenis lauk di atas meja. Untuk apa? Untuk dimakan oleh ahli keluarga. Untuk menghidangkan pelbagai jenis lauk di atas meja dan menjemput ahli keluarga lain untuk makan. Boleh. Okey, kamu buat pelbagai jenis perluasan. Okey, gunakan kata hubung, gunakan kata suka tadi S tu supaya, U untuk, K kerana, A agar. Untuk kita luaskan ya, boleh juga tempat, kita masukkan tempat. Okey, seterusnya ayat yang ke 5. Makan. Ada seorang tu yang duk makan. Okey, jadi kita kata siapa? Letakkan nama subjek ya. Seorang ke pun boleh. Okey, seorang adiknya yang bongsu ke. Okey, menikmati juadah yang disediakan dengan lahapnya kerana sudah lapar. Boleh juga, okey, menikmati. Makan pun kata kerja ya. Nak guna makan pun boleh, nak guna menikmati juadah tu lagi bagus. Ni kata kerja. Sama kata kerja.